Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5, nama saya Ahmad bin Subri dan adik kumpulan saya Hafizul Hakimi bin Muhammad Faiz dan Muhammad Hasib bin Muhammad Elmi dan last sekali Muhammad Zulsni bin Muhammad Zaimi. Saya akan menerangkan tentang biodata Ibnu Battuta. Nama penuh Ibnu Battuta Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Nama samaran Ibnu Battuta. Tarikh lahir pada 24 Februari 1304 bersamaan 16 Rejab 703 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 779 Hijrah bersamaan 1377. Tempat lahir Bandar Tangier iaitu utara pantai Maghribi Morocco. Seterusnya pendidikan Ibnu Battuta. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam Marini dinasti Benemerin Empire Muslim di Morocco. Beliau mendapatkan pendidikan awal di masjid dan di rumah gurunya seawal umur 6 tahun. Beliau telah menghafaz Al-Quran sejak kecil. Pendidikan pada kurun ke-14 meliputi beberapa fasa iaitu pembelajaran mengenai Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu fiqh dan sastra dan syair Arab. Beliau menerima juga pendidikan Maliki dalam bidang sains dan undang-undang Al-Quran Syariah. Beliau merupakan seorang pengkaji undang-undang dari mazhab Maliki dan berkhidmat sebagai kadi atau hakim. Itu dari saya. Next, siri pengembaraan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta meninggalkan Tangier pada hari Khamis 14 Jun 1325 Masihi ketika usianya 21 tahun. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120,000 km yang meliputi 44 negara di benua Afrika dan Asia. Sepanjang perjalanan, beliau turut mengunjungi kota besar di Parsi dan Iraq, menemui para sarjana, gubernur dan seorang raja Mongol. Ringkasnya, beliau telah melakukan 3 siri pengembaraan yang mengambil masa selama 30 tahun. Siri pengembaraan pertama. Pengembaraan yang pertama iaitu dari Maghribi hingga China, negara seperti Mesir, Syam, Semenanjung Arab, Afrika Timur, Asia Kecil, Rusia Selatan, India, China, Andalus, Spanyol dan negeri orang berkulit hitam iaitu Mali di Afrika Selatan turut dikunjungi beliau. Semasa dalam perjalanan, Ibnu Battuta terlihat satu kafilah sedang menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji, lalu beliau bergabung dengan rombongan itu dan menetap di Mekah selama 2 tahun. Beliau meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden, Mambosa, Timur Afrika dan keluar. Kemudian beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun 1332 Masihi melalui Hormuz, Siraf, Bahrain dan Yamama. Siri pengembaraan kedua. Pada siri kedua pengembaraannya, Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam. Dari Laut Hitam, Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria, Rom, Rusia, Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odessa. Kemudian menyusuri sepanjang sungai Danube. Kemudian beliau berlayar menyeberang ke semenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Beliau dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan di India. Beliau turut melanjutkan pengembaraan hingga ke Sri Lanka, Indonesia, Kanton, Ibu Negara Hong Kong, Sumatera, Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui Laut Aman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran, Iraq, Palestin dan Mesir. Beliau kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang ke-7 terakhir pada bulan November 1348 Masihi. Siri pengembaraan ketiga. Pengembaraan siri ketiga bermula pada 753 Hijrah ke Mali, Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas, Maghribi untuk mentafsir hasil pengembaraannya. Penulis Dar Ifta di Pas iaitu Muhammad Ibnu Juzah telah menyunting dan menyusun buku beliau dengan gaya bahasa yang teratur selama 3 bulan untuk menyelesaikannya.
Ibnu Battuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulama serta kezaliman yang dilaksanakannya. Turut diceritakannya pengalamannya menempuhi pelbagai cabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan disembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. Pengalaman. Di dalam kitab Tuhfat Al-Nazhar, beliau menyatakan selama mengelilingi dunia hanya ada 7 raja yang memiliki kelebihan luar biasa, iaitu Raja Iraq yang berbudi bahasa, Raja Hindustani sangat peramah, Raja Yaman berakhlak mulia, Raja Turki gagah perkasa, Raja Rom bersifat pemaaf, Raja Turkistan bersifat tolak ansur, dan Raja Melayu Malik Az-Zahir Sumatera yang berilmu pengetahuan luas dan mendalam. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diterbitkan di banyak tempat. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulsni bin Muhammad Zaimi. Nombor matriks 03 TDT 20 F1078. Okey, sebelum ini sahabat kita akan menerangkan mengenai pengembaraan Ibnu Battuta. Okey, kali ini saya akan menceritakan apa bukan yang telah dilalui olehnya ketika perjalanan untuk menuntut ilmu. Okey, yang pertama apa yang dia dapati ketika menjalani untuk menuntut ilmu, iaitu dia bertemu dengan bapa ahli sufi suci. Yang kedua, mengkaji dan belajar undang-undang madrasah. Yang ketiga, berjuang bersama dengan keturunan Genghis Khan. Yang keempat, menjadi ketua hakim iaitu Qadi di Delhi di bawah naungan Muhammad bin Tughlaq. Yang kelima, berkhidmat dalam mahkamah Zamoris di Calicut. Yang keenam, dia berkahwin dengan keluarga Diraja di Maldives. Yang ketujuh, merajam untuk merampas kuasa untuk mengambil alih kerajaan. Yang ke-8, berlayar ke Sumatera dan China sebagai duta dari India. Dan akhir sekali, dia banyak kali berjaya menaikkan haji. Okey, next. Okey, seperti yang kita tahu, Ibnu Battuta ni merupakan seorang tokoh Islam yang mengembara ke serata dunia untuk menuntut ilmu, sehingga beliau dikenali sebagai The Prince of Muslim Traveller. Sepanjang dia mengembara untuk menuntut ilmu, dia berjaya mengembangkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, mendapat ilmu geografi. Yang kedua, persejarahan. Ketiga, memberi sumbangan kepada ilmu sejarah. Yang keempat, sumbangan terhadap ilmu sosiologi dan antropologi, iaitu budaya masyarakat, pakaian, makanan dan lain-lain. Yang seterusnya, bidang ekonomi. Kedua terakhir, perkembangan dalam bidang ekonomi politik membesar di India dan Aceh. Dan yang terakhir, semangat mengembara di kalangan orang Islam. Okey, hasil karya yang telah ditulis oleh Ibnu Juzar, iaitu pada manuskrip yang bertajuk Tuhfat Al-Nuzar fi Al-Qara'ib Al-Amsar wal Ajaib Al-Asfafu, yang mana dalam kandungan itu, dalam manuskrip itu ada mentengahkan tentang sosial, geografi, sejarah, ekonomi, ekologi dan teknologi suatu tempat yang dilewati oleh kesemuanya dan diceritakan oleh Ibnu Battuta dengan terperinci. Okey, dalam manuskrip itu juga ada menceritakan tentang pengalaman Ibnu Battuta yang mana dia menempuh berbagai cabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal karam, dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Dan juga manuskrip ini juga berjaya mengalihkan 1000 muka surat alih bahasa kepada bahasa Perancis dan mempunyai 4 jilid. Dan juga manuskrip ini juga disimpan di perpustakaan yang terletak di Perancis.